Bermulanya lebih daripada itu, lebih daripada sekadar sah ibadat kita, hak lebih dalam lagi, lebih halus lagi dan sebagainya, maka iaitu fardu kifayah. Tak, maknanya tak wajiblah tiap-tiap orang. Fardu kifayah, ada seorang ulama-ulama dari satu kawasan, tak apa dah, tak dosa dah orang lain. Sebab ada kes-kes, boleh tanya dia, boleh rujuk pada dia. Adapun qada fardu ain dalam ilmu batin, ilmu tasawuf, kita kena ngaji tasawuf ni setara mana? Tak, tahap ilmu fardu ainnya setara mana? Dah. Jadi kata musannif kita rahimahullah, adapun qada fardu ain ilmu batin, yang ilmu tasawuf itu, maka iaitu barang yang sejahtera dengan dia, barang yakni qada ilmu, qada pengetahuan yang sejahtera, yang selamat dengan dia, segala amal yang zahir, segala amal yang zahir kita buat, sembahyang, sedekah, zakat, puasa, haji dan sebagainya, ini selamat daripada fasad, daripada rusak. Rusak tu maknanya hilang pahala. Selamat daripada fasad, daripada rusak, bukan daripada batal. Batal tu menyalahi pekoh, kena buat semula, tak sah. Nah, itu tak cukup pekoh, tak cukup tasawuf ni. Amalan yang kita buat tu jadi fasad, jadi rusak, yakni hilang pahala. Hilang pahala. Maya kita sah, tak ada pahala. Puasa kita sah, tak ada pahala. Haji kita sah, tak ada pahala. Apa? Fasad, rusak. Rusak batal ke apa? Batal tidak menepati tasawuf. Tak cukup panduan tasawuf, maka jadi rusak. Tak, rusak lah, bunuh lah. Mati jadi semaya kita. Kudung jadi. Cacat. Dari ilmu tasawuf ni kita kena belajar ilmu tasawuf, kena menguasai pada qada yang jadi sejahtera, yang jadi selamat dengan dia segala amal yang zahir. Amal yang zahir itu mana amal yang kita buat dengan anggota zahir. Semaya, puasa, sedekah, baca Quran, zikir dan sebagainya, ini sejahtera daripada fasad. Tak, daripada rusak. Rusak tu maknanya hilang pahala. Dan sejahtera daripada yang membatalkan dia. Tak, yang membatalkan dia ke amal yang zahir. Seperti semaya. Daripada yang membatalkan dia ke semaya itu pahala. Tasawuf di mana kita kena belajar tasawuf bagi menyelamatkan semaya kita tu jadi batal pahala. Kena belajar tasawuf sehingga kita boleh menguasai ilmu yang menjadikan puasa kita itu tidak batal pahala. Pahala tu bukan batal semaya, itu pekoh. Batal pahala. Dah. Lagu mana batal pahala? Seperti bahawa seorang yang apabila sembahyang ia serta dengan riak. Iyalah tu. Seperti orang sembahyang dengan riak. Riak tu maknanya dengan tujuan yang lain daripada Allah. Riak ni dia panggil syirik khafi. Penyentuhan secara halus terhadap Allah, iaitu penyentuhan dalam tujuan ibadat. Kita syirik dengan Allah, kita menyentuh ke Allah dalam tujuan ibadat. Syirik jali itu kafir lah. Syirik jali ni syirik terang-terang, iaitu menduakan Allah Ta'ala pada sembahan. Pergi sembah pokok kayu, pergi intikak Allah Ta'ala tu boleh berkah. Tu syirik jali dia panggil, syirik yang terang-terang. Syirik riak ni syirik khafi, iaitu beribadat dengan tujuan yang lain daripada Allah, kerana nak ke benda lain. Kerana nak ke benda lain. Bukan semata-mata limardatillah, bukan semata-mata kerana kerajaan Allah Ta'ala. Ada orang duk tengok mari duk viral. Rabi'atun adawiyah, dia munajat dengan Tuhan. Ya Allah, kalau aku buat ibadat ni kerana takut pada neraka-Mu, maka sumbatlah aku dari neraka. Ya Allah, kalau aku buat ibadat ni kerana nak ke surga-Mu, maka kecuali ke aku daripada surga-Mu. Tengok tu.
Kalau aku buat ibadat kerana nak surga, maka kamu kecualikan aku daripada surgamu. Kalau aku buat ibadat kerana takut neraka, maka musumbatlah aku dari neraka. Dia tak sih, dia nak ibadat kerana Allah. Bukan kerana nak masuk surga, bukan kerana tak sih masuk neraka, bukan kerana nak pahala banyak. Tak. Itu bukan kerana Allah. Kerana benda lain. Ikhlas ni kerana Allah. Bukan kerana pahala, bukan kerana surga, bukan kerana neraka. Tak, bukan kerana nak suruh sihat tubuh kita, bukan kerana nak suruh selamat kita. La. Itu riak. Patut lagu mana? Lillahi ta'ala. Limardatillah. Nak suruh Tuhan redha, ikutlah. Nak tak kena susah, kau senang, sakit, kau segar, ikut. Asalkan Tuhan redha. Dah. Nak pahala. Itu bukan kerana Allah nak kau pahala. Maka boleh pahala. Kau buat ibadat kerana nak pahala. Tak boleh. Sebab itu riak. Itu tidak ikhlas. Dah. Hak tu bahaya juga. Dah. Fadilat ni sikit-sikit boleh. Sekadar bawais. Nak naik semangat kita buat ibadat. Tapi banyak benda tu punah juga. Nah, walaupun ikhlas ni ulama kita adalah ikhlas peringkat pertama, peringkat kedua, peringkat ketiga tu. Dah. Tapi hakikatnya gitulah. Maka apa yang selalu kita syirikkan dengan Allah Taala, ulama kata diri kita, anta ja'ala nafsaka syarikan lillah. Kamu jadikan diri kamu itu syirik bagi Allah. Yakni apa? Kita letak ibadat dengan tujuan Allah dan kepentingan diri kita. Tak jadi. Itu bukan ikhlas. Maka menyebabkan ibadat kita itu fasad, rusak, hilang pahala. Maka nak buai riak ni, sebab itulah dalam hadis yang berkata la yakbarullahu amalan fi mithqal dzarratin minar riya. Tu yang tidak terima amalan yang ada dalamnya sebesar zarrah daripada riak. Sebesar zarrah daripada riak. Tolak. Sebagaimana Allah Ta'ala tolak, tak sah mandi wajib. Sorak bulu rambut tak kata. Tidak sah. Maka tu yang tak terima amalan yang ada sebesar zarrah daripada riak. Tak terima. Sama. Nah, kau pekah mandi wajib, sorak bulu rambut tak kata. Tidak sah. Tasawuf wa amalan besar zarrah daripada riak. Tak diterima. Sama. Itu kita melihat. Dah. Tahap. Kualiti amalan yang dalam hubungan kita dengan Allah. Bukan boleh buat main-main. Bukan boleh buat main-main. Nah, tidak sebab kita dengan manusia. Manusia ni tak apa. 40%. Oh, okey luluh. Dengan Allah Ta'ala bukan gitu. Jadi, kadang-kadang kita buat bermudah-mudah. Dalam mempelajari ilmu agama, ilmu tasawuf, kita buat ibadat rajin, tapi belajar malah. Apa kita buat tu sempurna lah kau? Sebab tu musannaf kita dah sebut dah, yang bagi lil insan an yastaghriqa fiha umruhu tawil. Kita kena menghabiskan umur yang panjang dalam menyelami dalam ngaji ilmu tasawuf. Sebab kita kena memang dah nak buat sifat-sifat mazmumah dalam hati kita ni bukan mudah. Bukan mudah. Dah, oleh kerana tak mudah, kita belajarlah. Belajar sampai mati pun belajarlah. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala maaf di atas kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam keadaan kita tak berhenti ngaji. Kita tahu kita tak sempurna, lalu kita usaha belajar untuk sempurna. Walaupun ditakdirkan umur pendek mati, tak apa, mati dalam usaha. Gitu. Seperti orang yang semaya seteriak atau ujub atau sum'ah atau barang sebagainya daripada segala sifat-sifat mazmumah yang ada dalam hati dia tu. Maka semaya dengan ada dalam hati sifat mazmumah, Allah Ta'ala tak terima. Sebab itulah konsep ulama buat lagu mana? Kita kena ingat ni kata-kata mereka. Ulama sebut Allah Ta'ala tak terima ibadat dalam maksiat.
Allah Ta'ala tak terima ibadat yang dikerjakan dalam bermaksiat. Buat ibadat dalam masa sama buat maksiat. Tuhan tak terima. Isu dia sekarang maksiat ke apa? Maksiat batin. Kasih ke dunia ni tidak maksiat ke? Dalam hati kita kasih ke dunia tidak maksiat. Dalam hati kita duk panjang angin-angin tidak maksiat ke? Turul amal tidak maksiat. Tak, riak wujud kabur semua tidak maksiat. Maksiat belaka tu. Jadi kalau hati kita ada benda tu, kita buat ibadat bermakna buat ibadat dalam maksiat. Kita tak terima. Zahir kita ibadat tapi dalamnya kita maksiat kepada Allah. Hati kita bersepakat dengan maksiat-maksiat batin seperti mana ibarat yang diguna oleh musannaf kita lagi akan datang, iaitu ma'asil batin. Maksiat-maksiat batin. Kalau begitu kita nak agak ke apa? Tak, mati. Dan dia punya lebar siap dah. Tuhan tak terima ibadat dalam maksiat. Tak. Jadi kita jaga kadang-kadang. Tak senya kita beribadat dalam maksiat. Lagu mana? Nak semaya. Kita tutup. Kalau radio duk main lagu-lagu, ada orang semaya, radio duk nyanyi kedai-kedai. Tutup dulu. Bapa, tak boleh lah duk semaya duk dengar lagu mana boleh. Kita kata, bapa tak sah ke? Sah sepatutnya semaya. Bapa, tutup. Tak boleh lah. Okey, kita duk baca petang duk telinga duk dengar. Ni, lagu benda haram. Apa bezanya? Kita duk semaya, hati kita duk buat maksiat tu Apa beza? Ada. Apa beza? Imam Ghazali sebut dah nak ayat maksiatnya, adanya maksiat batin iaitu tulul amal. Panjang angin-angin tu maksiat. Hak tidak maksiatnya zikrul maut. Ingat kau mati. Tu kalau bahas benda tu. Nah, ibadat batin zikrul maut. Kena ada dalam hati kita ni ingat kau mati. Panjang angin tu maksiat batin, najis batin, sifat mazmumah. Maka ada benda tu berdosa. Termasuklah kitab Minhajul Abidin Riwayat, Imam Ghazali kata bila kita kecek kata dengan putus kita ni tak mati lagi esok, dosa dah. Bapa, itu panjang angin ada. Panjang angin ada. Maka panjang angin tu maksiat batin. Sama dengan riak. Standar dengan wujud. Terkabur. Ia 10 putih semua. Lagi akan datang. Kalau kita ni akan rakyat sosok. Puak-puak dia belakang. Dan istinabil ma'asil batin. Menjauhi maksiat-maksiat batin. Ada 10 kali. Jadi, macam mana ni kita nak letak? Jadi tak ngaji sahur. Sedap sama. Sedap sama. Dua ibadat puasa boleh segugu. Tak? Boleh banyak, boleh pahala. Tengok kau tasawuf. Ingat CP tu. Dan kita kena sentiasa menginsafilah. Walaupun kita tak berjaya apa, berhayulah dengan Allah Ta'ala. Nah, jadi dia punya CP dia, Allah Ta'ala tidak menerima ibadat dalam maksiat. Mana buat ibadat capur dengan maksiat tu yang tak terima. Begitu. Tu sipir dia. Nah, jadi kita ada tasawuf kita, belajar ilmu tasawuf. Nah, mana maksiat kita? Batin kita. Zahir kita duk baca Quran. Semaya. Hati kita? Hati kita maksiat kepada Allah. Dah bersepakat dengan sifat-sifat mazmumah. Dah penuh dengan najis-najis batin, maksiat-maksiat batin. Akibatnya ibadat kita jadi pasak, rusak, hilang pahala. Maka membatalkan ia riak, wujud, sum'ah dan barang sebagainya itu akan sawab, akan pahala sembahyangnya itu. Habis. Semaya tapi hati kita wujud. Semaya tapi hati kita riak. Sembahyang tapi hati kita dengki. Semaya tapi hati kita ada hubul dunia, ada hubul riasa, ada hubul jah, ada ghadab. Ada macam-macam.
ada tulul amal, panjang angin-angin, maka semua tu hilang pahala semaya. Kita nak ke pahala. Akhirat esok kita nak timbang. Dia ada mizan. Lepas hisab dia ada mizan. Kalau dihisab semaya kita tak ada pahala. Hisab puasa kita tak ada pahala. Gua tu tak ada pahala, gua ni tak ada pahala. Sah tapi tak ada pahala. Sebab apa? Hati kita penuh dengan sifat mazmumah. Hak tu tak ada pahala, tak ada pahala. Kita nak timbang yang gapo esok. Dosa ada. Kau nak lawan dosa tu dosa, jawab apa dia dengan adil tu herak. Masuk neraka. Dah pahala tak ada. Sebab apa tak ada pada? Tak semaya. Semaya. Lepas tu? Tak ada pahala. Sebab apa? Semaya lagi ada hati kita penuh dengan sifat-sifat mazmumah. Itu tasawuf. Sebab tu kena ngaji tasawuf banyak. Qadar mana fardu ain? Sekadar selamat amalan kita daripada fasad, daripada hilang pahala. Kalau buat siapa dia berasa semaya dia confirm boleh pahala dah, tak apa tak ngaji tasawuf. Kalau siapa dia rasa semaya dia tentu boleh pahala, puasa tu boleh pahala sebab hati dia cuci dah daripada sifat-sifat mazmumah. Tak apa tak ngaji pun. Lepas tu fardu ain tu. Tu. Lepas fardu ain tu. Tak apa. Tapi kalau duk berasa bagai tu duk penuh dalam perut kita lagi, sifat mazmumah 10 perkara tu, jangan berhenti ngaji, nyayu. Ada. Sebab timalah hakikat bahawa setiap ibadat ia disertakan hati kita sifat mazmumah, hilang pahala ibadat. Hilang pahala. Bukan semaya, semua sekali. Ada. Hilang pahala. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyami. Illa ta'bu wan nasabu. Ramai orang bangun ibadat tak ada apa-apa mereka penat dan lelah sahaja. Ramai orang puasa tak ada apa-apa mereka lapar dan dahaga sahaja. Itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi fawailul lil musallin. Neraka wil bagi orang sembahyang. Alladina hum an salatihim sahun. Orang yang lupa hatinya kepada Allah dalam sembahyang. Kata ulama tasawuf. Neraka. Bukan orang tak sembahyang, sembahyang. Jadi semua ni adalah penyelesaiannya kena menekuni dan mendalami ilmu tasawuf. Dia akan bimbing kita lagu mana kita nak buat ke perkara-perkara yang merosakkan pahala ibadat kita ini daripada sifat-sifat mazmumah, najis-najis batin, daripada duduk dalam hati kita. Nak buat. Dan hukumnya adalah wajib. Suci daripada sifat mazmumah ni wajib. Sebagaimana wajibnya pada fiqh suci daripada najis-najis pada tubuh pada kita. Bukan tak wajib ni. Apa kita buat double standard gitu. Berak basuh molek kecing. Riak wujud tak basuh. Apa? Dia tak najis ke riak ni? Dah. Tak najis ke? Najis batin tu. Dah. Sama. Hukumnya fardu ain belaka. Tuntutannya wajib belaka. Dah. Jadi lebih berat lagi kita duduk usaha benda hak tidak fardu ain. Belajar pun belajar tidak fardu ain. Hak fardu ain duk selawat tak lagi tak sempurna. Dah tak cara. Tu orang panggil dalam bahasa tasawuf juga orang panggil beribadat dalam dia kesukaan syaitan. Dah kena tipu ke setan. Ngaji. Dah ditinggal fardu ain ngaji hak lain nya tipu ke setan. Fi dhahkatis syaitan, dalam kesukaan syaitan. Dah. Tu kena faham. Kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Darussami lagi, wali tahsili hadzal qadari yakfil amalu bi kitab minhajil abidin. Tengok tu. Wa tafsilu hadzal ilmi laisa min fardil ain.
Katanya Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus dalam kitab Ad-Durrus Sami. Dia kata wali tahsili hadzal qadar, dan bagi menghasilkan akal ilmu tasawuf yang qada ini, yakni qada fardu ain. Yang suruh lepas qada fardu ain ngaji ilmu tasawuf ini, yakfil amalu bi kitab Minhajul Abidin. Memadalah dengan mengamalkan barang yang dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sebab tu kita sebut qada fardu ain tasawuf, belajar dan mengamal apa yang ada dalam kitab Minhajul Abidin. Tu qada dia. Suka teks fardu ain duduk situ. Suka teks dia. Suka teks fardu ain. Maknanya ngaji kitab Minhaj tu ngaji fardu ain tu. Jangan kata tinggi, fardu ain. Ada. Nak ayat tahap fardu ain ni tinggi. Bukan ngaji fardu ain ni budak kelas rendah kita tua ni tak ngaji dah fardu ain. Budak kelas rendah fardu ain. Kelas fardu ain kelas rendah. Nah. Apa tu boleh? Si jaga apa dia panggil? KKKKK tu lah. Nah. Lapik habis ke. Ini. Maknanya tak payah ngaji ke. Bab fardu ain boleh lapik dah. Tu fardu ain kelas mana tu? Nah. Ibtidai bukan apa dia. Tahap fardu ain ilmu tasawuf ni kata Sayyid Abdul Qadir Al-Idrus ialah mengamalkan apa yang dalam kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tu fardu ain dia dalam bab tasawuf. Dan mengenal perceraian ilmu batin ini, yakni kita mengetahui dan memahami perceraian, yakni huraya-huraya, pecah-pecah dalam bab ilmu tasawuf ini. Daripada ilmu hakikat, ilmu tarekat dan sebagainya, itu bukannya daripada fardu ain, itu fardu kifayah lah. Pekat tinggi. Dak mengaji pekat maqam-maqam dah tu. Tu dak. Tu fardu kifayah. Fardu ain ni Minhajul Abidin alah ke bawah. Kena ngaji. Kitab Minhaj kena ngaji. Sekali habis, dua kali habis, 4 kali habis, 10 kali habis pun kena ngaji. Tak apa tasawuf, kena menghabisi. Sebab semakin banyak menekuni, semakin menambahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faslun fi fadilatil ilmin nafi'in. Nah, ini satu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu manfaat. Kelebihan ilmu yang bermanfaat. Jadi kelebihan yang didapati bagi sesiapa yang menguasai ilmu yang bermanfaat. Apabila orang itu dapat menguasai manfaat, maka dia ada kelebihan khusus diberi oleh Allah SWT. Ilmu manfaat ilmu ke dia? Ilmu yang menambahkan takut kepada Allah. Ilmu yang menampakkan kekurangan diri kita. Ilmu yang menjadi sempurna ibadat kita. Ilmu yang menambahkan gemar kita kepada akhirat. Ilmu yang akan mengurangkan gemar kita pada dunia. Bagaimana takrif yang lepas? Al-ilmu nafi' untuk ilmu gapa? Ada dah dia ayat awal-awal lagi. Dah. Maka secara mudahnya, ilmu apakah yang menjurus pada perkataan tersebut? Ia lebih menjurus pada ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Dah. Ilmu yang menampakkan kekurangan diri kita. Ilmu yang menambahkan gemar pada akhirat. Ilmu yang menipiskan cinta kita pada dunia. Dah. Ilmu yang menambahkan rasa takut pada Ta'ala. Itu adalah ilmu tasawuf. Secara mudahnya. Dah, tapi jangan tasawuf saja. Tak ngaji fiqh tasawuf saja kak. Jadi zindik. Dah. Baik. Apa kelebihan yang kita dapat apabila kita ni belajar dan faham ilmu yang bermanfaat ini? Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang bermanfaat. Bermula kelebihan ilmu yang bermanfaat itu iaitu amat banyak.
kelebihan kita terlibat dengan manfaat ni amat banyak. Ada amat banyak. Seperti yang tersebut dalam Al-Quran dan hadis. Dan kelebihan-kelebihan itu dapat kita lihat dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya firman Allah Taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu kelebihan dia. Bila kita ni dapat ilmu. Ilmu ke apa? Ilmu yang bermanfaat. Allah firman, yarfa'illah, mengangkat oleh Allah Ta'ala. Alladzina amanu minkum, mengangkat oleh Allah Ta'ala akan mereka yang percaya dengan Allah Ta'ala daripada kalangan kamu. Orang beriman. Allah Ta'ala angkat orang beriman. Walladzina utul ilma, dan mereka-mereka yang diberi akan dia ilmu, tu angkat darajat, beberapa pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mungkin di sisi manusia. Tapi yang penting, yang utama di sisi Allah Ta'ala, walaupun tidak di sisi manusia. Orang pandai hina ke dia, tapi dia tinggi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang itu tak memiliki iman dan ilmu. Jadi secara zahirnya, kita kecek orang zahir, bagaimana ilmu ni, bila orang ada ilmu, maka dia berada pada kedudukan yang lebih tinggi daripada orang lain. Sebab itulah orang tu yang takdirkan pakak, boleh pakak tinggi atas sebab ilmu. Dan Allah Ta'ala nak beri pakak pada orang siapa-siapa pun, tu ambil ilmu dulu. Hatta tu ada sekalipun. Tu ada yang mereka awalnya kejadian mereka tak berapa hormat. Bapa tak apa hormat. Sebab tu ada, kalau tu ada ilmu lagi. Apabila wa'allama Adam al-asma'a kullaha, bila Allah Ta'ala ajar pada tu ada nama semua makhluk ni, fa'aradhum 'alal malaikati, lalu tu yang cabar malaikat, maka malaikat tak nak jawab, tu ada boleh jawab, barulah malaikat hormat ke tu ada. Belum tu malaikat diri pun tak berapa hormat. Tapi bila tu ajar ilmu, wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradhum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adam anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum al-ayah. Maknanya terbagi ilmu, barulah mereka apa hebat tu ada, kita tak tahu, dia tahu. Baru tu apa kata kepada mereka sujud, maka mereka pun sujud hormat kata ada ilmu. Kita baca agak boleh ayat-ayat kita ingatlah. Nabi Daud, sebelum tu akak dia jadi pemimpin, dia pada awal perang tu dia tak ada gapo. Nabi Daud ni jadi tentera biasa kepada ketua dia. Siapa dia? Talut Tamarika. Tu latih Talut. Tak ada lagi Nabi Daud dia, tak bunyi lagi Nabi Daud. Ya, dia jadi ketua pemimpinnya adalah Talut, pergi perang yang puak Jalut. Tapi takdir Tuhannya, Nabi Daud boleh bunuh Jalut. Tapi bila Tuhan akak dia tu, Tuhan buat mana? Faqatala Dawudu Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Tuhan bagi ilmu, wa 'allamahu mimma yasha. Bagi ilmu, bagi hikmah, baru tu latih dia kata ilmu dulu. Jadi dengan ilmu itu kita datang. Sebab tu secara zahirnya pun memang gitulah. Waktu kita kecek cara zahir. Kalau kita nak berkedudukan yang tinggi dalam kalangan masyarakat manusia, insya-Allah Taala tak ada ilmu. Malah ngaji gak. Terimalah kekak kita. Duduk bawah orang. Bukan duduk atas pada orang. Duduk belakang orang, bukan duduk depan orang.
Sebab tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Jadi ilmu tu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Maka kita kecek lebak tasawuf. Dah. Ilmu yang bermanfaat, maka itulah menjadi asbab Allah Taala angkat kedudukan, terutamanya darjat si Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kata-kata ulama kita ingat benar, tidak akan sampai darjat wali melainkan ulama. Wali darjat yang tinggi insya Allah Taala. Darjat tinggi insya Allah Taala. Tidak akan sampai menjadi wali melainkan ulama. Ulama yang akan diangkat menjadi wali. Maknanya nak jadi tok wali naik pakak ni kena ilmu banyak. Kalau ilmu tak banyak, nak jadi tok wali ke mana? Nak buat ibadat lagu mana? Ibadat tu nak terima lagu mana? Kena ilmu banyak ibadat tu nak terima ni. Bodoh ngatik lahir ngajinya dok boleh jadi tok wali. Tok Allah boleh. Dah ni. Dah. Tak ngaji ke mana? Tahu kau buat ibadat? Mana boleh? Ibadat ni dia kena ilmu memandu. Bagaimana kita sebut tadi? Bagaimana nak buat sifat-sifat mazmumah kalau tidak ngaji tasawuf banyak? Bagaimana nak sah iman kita kalau tak ngaji tauhid? Bagaimana nak sah ibadat kita kalau tak ngaji fiqh? Tak ngaji fiqh. Jadi ibadat yang sempurna itulah menaikkan pangkat. Maka nak jadi ibadat sempurna kena ilmu banyak. Sebab tu ulama kata tidak akan menjadi wali melainkan ulama. Ulama. Hak anugerah tu wallahu a'lam lah. Dah, tu harus bagi Tuhan. Tapi ikut sipir biasa. Kalau orang kata, oh, tok kenali wali, ya. Dia tu siapa dia? Ngaji mana? Buka pondok lama mana? Anak murid kamar mana? Tok Seleha wali. Iya. Siapa dia tu? Tok guru. Ada pondok. Anak murid berderu. Nah, siapa dia lagi kata wali? Dia orang ilmu banyak. Orang ada latar belakang ngaji banyak. Dah, buka pondok anak murid berderu. Wali. Tu. Tu. Ayat. Nak naik darjat insya-Allah Taala tu mesti melalui proses ilmu. Sebab tu Imam Ghazali kata, nak jalan ke Tuhan, jalan ibadat, nak jalan ibadat ni aqabatul awal, aqabatul ilmi. Tak ada. Bukan nak buat ibadat langkah pertama, ibadat lalu. Tak boleh. Imam Ghazali susud dah. Dalam kitab Minhaj ada 7 aqabah dalam perjalanan dekat dengan Allah Taala. Supaya sampai pada redha Tuhan, kena menguasai 7 aqabah. Aqabah yang pertama, aqabatul ilmi. Ilmu gapo? Ilmu fardu ain utama. Gapo dia? Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia tidak akan siapa kalau tak ikut jelujur dia. Aqabatul ilmi. Lepas tu aqabatul taubat, aqabatul awari, aqabatul awai, dia ada aqabah lah. Itu perjalanan ibadat. Dah, mesti. Mesti dah. Itu tunjukkan daripada Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tasawuf Imam Ghazali, lagu itulah kaedah dia. Bukan beramal selalu. Aqabah yang pertama, aqabatul ilmi. Dah kita tasawuf Imam Ghazali kak. Nah, lagu tu kaedah dia. Mereka kita sauk kot lain, tak tahulah sauk kot lain kak. Dan kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajatan. Ma baina ad-darajataini masirata 500 amin. Artinya, bagi segala ulama itu, lil ulama'i darajatun. Bagi segala para ahli ulama itu ada beberapa pangkat. Fawqa darajatil mu'minin, mengatasi di atas pangkat orang-orang mukmin yang awam. Dah, di kalangan para ulama kedudukannya itu di kalangan orang mukmin yang awam ialah tinggi. Beberapa pangkat yang banyak. Sekira-kiranya bayangannya di sini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ayat darjat tidur orang alim lebih baik daripada ibadat orang mukmin ya jahil.
Nah, itu darjat. Ada kelebihan, kedudukan. Orang ulama yang tidur, tapi tidur dia lebih baik daripada ibadat orang jahil, orang yang tidak ulama, orang tidak ahli. Dah orang tidak ulama dia buat ibadat apa? Kenal ke tak Tuhan? Tauhid ngaji ke tak? Pergi semaya jemaah, tahu ke tak sarasa jemaah berapa? Tahu ke tak berapa sebut? Tak, pergi buat ibadat, ngaji ke tak tasawuf? Gapo dia ikhlas? Gapo dia riak? Patah buat nak ibadat. Kalau tauhid pun tak ada. Tasawuf pun dah perut pun penuh dengan riak, wujud dan sebagainya. Lebih baik orang ahli duduk tidur seguli. Sebab dia nak tidur tu, dia niat. Orang ahli dia niat. Maka niat dia pandai. Dia niat comel. Niat molek. Maka jadi tidur. Dia tidur ibadat. Walaupun dia nak tidur. Dia boleh jaga belakang. Jadi lil ulama darajatun fawqa darajatil mu'minin. Bagi segala ahli ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat segala orang mukmin yang lain. Bisa bi'imi'ati darajatin, dengan 700 pangkat. Tak. 700 pangkat tingginya pangkat di kalangan ulama berbanding orang mukmin yang awam. Ma bainan darajataini, yang antara tiap-tiap dua pangkat daripada 700 pangkat itu masirata 500 amin, jarak perjalanan 500 tahun. Berapa dia pangkat? 700. Setiap satu ke satunya jarak keluasan perjalanan 500 tahun. Allah, tinggi kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu gapo-gapo ni kalau dengan ilmu dia akan jadi nilai lah. Lepas tu kata-kata gitu, ngatik ya. Nah, dalam kita gapo dia tu? Ngatik la ilaha illallah. Orang tak ada ilmu. Dalam kita tak ingat apa dia nama tu. Baca pagi Jumaat tu. Tak ada ilmu maknanya tidak tahu makna la ilaha illallah. Tak tahu makna. Tak ada pahala dia ngatik. Tak ada pahala. Tu Syekh Daud kata ni. Tak tahu la ilaha illallah tu apa makna. Nah, ilah tu makna gapo dia? La tu gapo? Ilah tu makna gapo? Apa yang kita isbatkan? Apa yang kita nafikan sebenarnya? Apa yang kita nafikan dengan la ilah? La ilaha tu. Nah. Apa yang kita nafikan? Ilahul haq, ilahul batil. Nah, ilah fil lughati, ilah fil istilahi, macam-macam. Dia tak belajar, tak ada pahala. Tak tahu makna. Orang yang tahu makna tapi lala 10. Dia tahu makna tapi tak ingat kau ngatik pada makna 10. Apa kalau orang alim orang panggil ngatik patut isbat ke makna bagaimana sebut Allah. Sekali dia sebut penuh tak langit dan bumi. Sekali dia sebut. Tu nak ayat beza. Nah, orang yang tahu sebut, sekali sebut gugur 4,000 dosa besar. Sekali ya. Jadi orang tak tahu juga, oh Allah, putus bawa sebeh. Tapi ada putih abu. Itu kata para ulama. Sebab apa? Dia tak tahu makna apa yang dia sebut. Tu dah lebat tu. Dah lebat gitu. Jadi sebab tu kena jalan kok mana pun jalan ibadat tu al-aqabatul awal, aqabatul ilmi. Aqabah yang pertama, aqabatul ilmi. Nak jadi supaya menepati kehendak Allah Subhanahu taala. Baik. Dan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama, hanya sanya. Adatul hasri. Tak ada dah hak lain. Innama. Innamal mu'minuna ikhwatun.
Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Innama yakhshallaha, hanya sahaja yang takut akan Allah Ta'ala min ibadi di kalangan hamba-hambanya itu ulama. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Nah, yang benar-benar menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan melainkan ia Allah. Siapa dia? Allah sendiri, wal malaikatu malaika wa ulul ilmi. Orang yang ada ilmu. Orang yang lain itu kecil saja. Ulul ilmi. Orang lain itu ngucap saja. Tidak benar-benar dah mempersaksikan atas ketauhidan, keesaan Allah SWT. Maka innama yakhshallah, sesungguhnya ia takut akan Allah Ta'ala itu ulama. Ulama. Dah. Jadi gitulah. Kalau kita puasa ulama boleh takut ke Tuhan. Kalau tidak ulama, tidak ulama. Tak payah kecek ah. Dah. Dah, kita kata tak ulama aku tu biasa demo pada Tuhan. Seraya hanya senyo. Tak ada dah. Hak ada rasa takut dia ulama. Orang yang kenal Allah SWT, orang yang ada ilmu, orang yang ngaji, orang ahli makrifat, dia kenal keagungan dia kepada Allah Ta'ala. Orang ni yang rasa takut ke Tuhan. Orang yang tidak ulama tak takut. Saya sudah ayat lagu mana pun. Dah. Maka sebab tu mudah. Kalau kita lah rasa ulama pun takut ke Tuhan, maka kalau tidak ulama, tak payah cerita dah. Kau teruk lagi. Dah. Zaman-zaman lah ni pula ulama pun tak jadi. Tidak ulama, kau tak jadi. Kalau gitu tak kira jadi juru dekat ke Tuhan. Tidak ulama pada ulama, tak menasabah. Tak menasabah. Itu menyalahi nas. Itu anggapan kita ya. Dah. Kerana ta'assub dan sebagainya. Ikut nas. Dah. Jadi ada kadang-kadang macam-macam lah beranggapan. Oh, kita takut Tuhan lah gini-gini. Dah. Kadang-kadang bak mai cuma bak masjid lah dalam kahwin ni macam-macam ada. Dah. Tok gue ni macam-macam betul lah, orang ada macam-macam lah. Tok Ali, tok peti apa tok macam-macam. Karut tak betul. Dok buka ulama takut Tuhan macam-macam lah. Soal dia lebih takut Tuhan. Dia nak dekat dengan Allah Ta'ala. Hak lain tak takut belaka. Dia nak besar. Macam-macam. Orang lain punya reti takut lebih pada tu lagi ya. Tu dia dah. Lebih pada tu lagi. Ia jadi pakatah dia tu kata, buat ilmu dia banyak tu orang naik dia. Baru tak latih kita itu peti. Nah, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Orang latih tu peti, tak tengok ilmu. Maka orang yang paling banyak ilmu itulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Superior. Jadi kalau tahu dia tu kita tak takut, pak kita ni nak takut setara mana. Lepas tu ada sentimen-sentimen lain tu. Ada lebih menyeluruh, lebih macam-macam lagi lah. Isu dia adalah tasawuf. Banyak suluh ke dalam diri, jangan banyak suluh ke orang. Dah banyak suluh dalam diri, renung diri kita. Mudah je. Supaya ni cuma 40 orang. Bukan lagi semua orang kita ni tak lagi. Bagi tak lagi marah. Oh, tak betul buat ni, tak pilih aku. Tak tanya ke kita, bapa kita tu saya tak pilih lagi. Dia kata salah, email lah berapa, kerajaan tak buka. Tak tanya ke kita, bapa kita tu tak pilih.
Oh sedap buat IJK bagi semua. Bapa kita tu yang tak pilih buat IJK rumah tu Nah, bapa kita tu yang tak pilih jadi IJK rumah Allah Taala. Bapa. Ni dak kata kok orang. Dak tengok kita. Mau kok orang. Kalau Tuhan saja kita tu Tuhan letak jadi dak kira mak rumah Tuhan. Tu benda berlaku tu manusia ni asbab musabab aja. Hak sebenarnya Allah pilih gua tu tetap ni Allah. Lepas tu tanya kita apa kita tu yang tak pilih. Kalau duk main tengok orang kak, duk betul semua. Sedap duk kata kat orang. Duk kata kat JK. Apa kita tak jadi? Apa kita pilih kita? Apa tu yang tak letak kita? Gitu. Masalah dia. Dah. Jadi tengok. Macam-macam tak kena besar berlaku. Dah. Tak kena. Jadi bila tengok kau orang semua kak. Sebab itulah dokumen lelaki duk kecek kan dia. Beratlah tengok orang kak. Kita dokumen lelaki kan. Dia naik kulda, dia naik 2 orang. Dia naik anak dia naik. Orang kata, tu ahli apa tu utusan kau menate. 2-2 naik. Nah. Dia turun. Tak anak dia datang. Orang kata pula, di bahasa anak juru. Supuk eri anak dia datang. Nah. Pok pula duk peraja ke anak. Tak kena juga. Biarlah. Aku naik mu heret pula. Orang kata juga, ni bahasa pok juru pok. Anak heret pok duk datang. Nak sabuh dia, pok nyanyi ke anak. Gitu kita dah. Beginilah kita heret 2 kita jalan kaki lah heret saja. Orang kata juga bahasa bodoh ada hemah jalan kaki tak naik. Manusia betul. Manusia. Nak manusia betul. Nak ikut orang. Ikut orang nak ayat orang. Tu dia dah. Depan dah itu yang tak kena berlaku. Masalah. Dah. Tak kena berlaku. Buka 12 tak kena, buka 40 pun tak kena berlaku. Macam-macam. Dah. Gitulah kalau kita tengok ke orang, tapi tengok kepada diri kita baru kita tahulah. Sebab tu tasawuf ilmu merupakan ilmu yang semakin menampakkan kekurangan dalam diri kita sendiri. Gitu ya dah. Jadi kok mana pun innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya sahaja yang takut akan Allah Taala itu ialah di kalangan hamba-Nya para alim ulama. Dah, para alim ulama. Dia diberi tanggungjawab, dia juga paling takut, apatah lagi dia terima amanah besar, dia tahu dah gitu gini. Dah. Tapi dah kita mikir satu pihak, dia mikir neblah. Dah, kita fikir sekarang, dia fikir 20. Macam-macam lagi. Baik, dan lagi sabda Nabi dan itu ayat Quran. Dan setengah daripada kelebihan ilmu nafaat ni ialah beberapa hadis. Antaranya sabda Nabi SAW, al-ulama warasatul anbiya. Bermula ulama itu mempesakai mereka itu akan nabi-nabi. Nabi. Dia mempesakai apa yang diwariskan oleh Nabi. Nabi-nabi tidak mewariskan, tidak tinggal pusaka, mah dia dihina. Apa yang Nabi tinggal adalah ilmu. Maka orang yang ambil ilmu agama, itulah orang yang mewarisi pesaka Nabi SAW. Lam yuwarrisu dirna wa dirhamar. Nabi tidak mempesakakan, tertinggal saka mah perak. Dia tinggal ilmu. Jadi orang yang ulama ambil ilmu, itu orang mewarisi Nabi, ambil saka Nabi. Dan itulah kita ambil apa yang diwariskan Nabi, ilmu-ilmu, kita belajar Quran dan hadis. Itu dia. Dan sabda Nabi SAW, afdalun nasil al-mu'minul alimul ladhi in ihtija ilahi nafa'a wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Sabda Nabi SAW,
Afdalun nas, bermula yang terlebih afdal di kalangan manusia. Bermula yang terlebih afdal daripada manusia itu al-mu'minul alimu, iaitulah orang mukmin yang alim. Orang mukmin, orang yang ada iman, orang tu yang beriman. Iman ni ke dia? Tasdik bil qalbi, membenarkan hati. Tak. Apa yang dibenarkan oleh hati? Ketuhanan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, as-sam'iyyah. Tu kita ngaji tauhid. Tu iman. Wa iqrar bil lisan wa amalu bil jawarih. Setengahnya kata begitu. Setengah kata iman mutlaqut tasdik, semata-mata membenarkan hati kepada segala aqaidul iman. Maka mukminlah dia. Tidak ada sok zat dan waham pada apa-apa yang menunjuk kepada ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, kerasulan Nabi Muhammad, dan apa-apa yang as-sam'iyyah. Maka orang mukmin yang paling afdal, manusia yang paling afdal al-mu'minu al-alimu, orang mukmin yang alim, yang berpengetahuan. Ini tidak ilahi, di mana jikalau dikehendak orang kepadanya, kalau orang perlu kepada dia untuk nak gatuga ni mengendalikan, mengepalai, mengetuai gatuga ni, nafa'ah. Nasca dapat beri nafa'ah ia akan dia. Boleh bernafa'ah. Dah, orang panggil dia buat mayajak, dia boleh buat mayajak. Mudah-mudah. Orang panggil dia nak buat macam tu, dia boleh kendalikan, dia boleh urus, dia boleh buat. Boleh bernafa'ah. Itu orang ahli. Dah. Orang tanya masalah, dia boleh selesaikan. Orang tanya apa, dia boleh beri penerangan, nafa'ah. Wa in istuni anhu, dan jikalau dikayakan daripadanya, yakni orang tak kadok ke dia. Orang tak ada main ngaji dengan dia, tak ada tanya masalah ke dia, tak ada jemput dia, tak ada apa-apa pun. Agna nafsahu, nascaya mengkaya ia akan dirinya. Yakni dia boleh buat ibadat sendiri-sendiri dia. Dia tak pajak pada orang. Dia boleh buat gatu sendiri, boleh amal, boleh gapo-gapo sebab dia ada ilmu. Kalau orang berkandak, dia boleh beri sumbangan. Kalau orang tak berkandak pun tak apa, dia boleh buat dah sendiri-sendiri dia. Amal ibadat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia dah. Yang ni jikalau orang terkaya daripadanya, yang ni orang tak perlu kepada dia. Dia orang banyak orang tak perlu. Mana orang tak sengaji, tak sewak kira apa dia lah. Nascaya ia terkaya daripada orang. Dia juga tak perlu kepada orang sebab dia ada ilmu, dia boleh buat sendiri. Dia tak perlu tanya orang. Tak. Dia boleh amal buat dengan sendiri-sendiri dia. Tak ada sibuk dengan orang. Kalau orang perlu, tak apa, dia boleh bagi. Orang tak perlu, tak apa, dia boleh buat sendiri-sendiri dia. Itu orang yang berilmu. Tu dia dah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi. Yang terlebih hampir manusia daripada pangkat nubuwah, yang terlebih hampir manusia daripada pangkat kenabian, iaitulah ahli ilmu. Sebab tu disebut oleh Nabi, ulama ummati, ulama umat aku ni adalah nabi-nabi Bani Israel. Maknanya peranan kerja para ahli ulama umat Nabi Muhammad ni serupa dengan kerja nabi-nabi di zaman Bani Israel. Zaman Bani Israel sebab tu dia zaman dia ada ribu-ribu orang nabi. Allah Taala latih jadi nabi ni di kalangan ni supaya kita kata kak, ustaz-ustaz tu guru duk ngajar atau tidur menyebar agama tu zaman dulu terlatih nabi belaka. Jadi kerja para ahli ulama ni supaya kerja nabi-nabi zaman Bani Israel. Tu dah zaman Bani Israel. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Yang boleh memberi syafaat pada hari kiamat itu 3 orang. Yang ni orang yang Allah Taala beri kuasa kepada dia. Beri kuasa kepada dia untuk dia boleh tolong orang, jamin orang, bebas ke orang. Ialah 3 golongan. Mengikut kota-kota masing-masing lah, dengan keizinan Allah Taala. Mana orang boleh tolong orang sesak, ada 3 golongan. Jadi kita ni ginilah, waktu kita ingat semua, kita kena baik dengan orang yang boleh tolong orang sesak. Sebab apa kita kecek tadi, bincang tadi, secara hakikatnya kita ni nak arah ke amalan kita dak erak ni. Gitu.
Nak aku semaya. Tahu mana kita kosong? Tahu mana kita ikhlas? Nak aku puasa. Tak berlaku ke perkara-perkara al-muhbita, menggugurkan pahala puasa. Sejauh mana hati kita dengan sifat-sifat mazmumah? Yang kita dah sebut tadi, ulama kata beribadat dalam maksiat tidak diterima. Pasal apa dia hati kita bersih? Bermakna hakikatnya kalau kita kecek gitu, seksa tak ada pahala. Pas selamat kau tak? Tak selamat. Nak selamat kena orang tolong. Sebab tu perlunya kita kepada syufaat orang. Jangan duk berasa kita tak payah orang tolong. Dah kita buat amal banyak dah. Tak payah orang tolong. Dah jangan duk buang. Jangan duk buang. Tu utamanya syufaat daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jangan Allah, gitulah wa amal kita di akhir zaman ni. Terimalah hakikat. Tu bila kecek dalam bab lain-lain lagi. Bab pemakanan kita, bab gapo lagi. Allah banyak. Macam mana ibadat kita ni nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi selamat kita kalau ada orang tolong. Dia banyaklah faktor. Orang tolong ni macam-macam lah. Pertama syufaat sesok. Tu hak kira hak last sekali. Nah, maka kemuncaknya sesok biarlah kita ni ada orang tolong syufaat. Orang beri syufaat tolong kita. Siapa dia boleh tolong orang sesok? 3 golongan kata Nabi. Salah satu. Yang pertama al-anbiya, nabi-nabi. Maka kita, Nabi mana boleh tolong kita? Nabi Musa? Tak, dia umat dia ya. Nabi Isa, umat dia ya. Nabi Ibrahim, umat. Kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nak tolong kita, kenal ke tak kita? Nah. Banyak mana kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia. Jadi nombor satu, usahakanlah kita layak mendapat syafaat Nabi melalui hadis-hadis yang Nabi jamin beri syafaat pada kiamat. Gapo dia amal. Yang kedua, orang boleh tolong orang sesok, ulama. Ulama. Nah, seburuk-buruk ulama apa, itulah yang terbaik yang ada pada kita. Nak cari yang sempurna lah ni, tak ada cari, tak jumpa dah. Ni zaman mana ni? Kita hidup bukan zaman salafus salih. Bukan kita hidup zaman tabi'in, zaman tabi'in. Bukan kita hidup zaman kegemilangan. Kita hidup di zaman fasad. Sebab tu kalau kecek keburukan orang, boleh tak kecek. Semua orang, tak ada orang sempurna dalam ni. Tapi, buruk-buruk pun, ulama lah hak paling molek. Nampak buruk pun dia lah hak molek. Hak orang lain lagi kau buruk lagi. Tu keadaan dia. Nak cari yang sempurna? Tak ada. Ni zaman mana? Dah. Tengok keadaan juga. Tengok zaman juga. Tengok masa juga. Tu dia dah. Supaya kita pergi lah. Dah. Pergi duduk Mekah. Pergi duduk Mekah. Pergi duduk bawah kereta kat. Mau makan poyok lah berapa. Khabar kau dia mau duduk mana ni? Contoh. Dah. Duduk kota Baru Kelantan apa? Makan poyok apa? Contoh. Pergi duduk Yamen duduk kecek makan poyok wano pula. Maksudnya. Walaupun sampai lon tu boleh hantar. Tapi nak oyaknya. Kena tengok. Tahu kita duduk mana. Dah. Duduk mana? Ni zaman mana? Nak cari yang sempurna. Tak jumpa zaman ni yang sempurna. Gitu. Jadi ulama boleh beri syafaat esok. Lagi akhirat lah. Kena tengok kelebihan-kelebihan.
Tak, dari ahli ulama ni lagu mana? Ada banyak lagi musannaf kita bercakap tentang kelebihan ni. Kelebihan lagi kata fi badilati talibil ilmi nafi'i dan seterusnya. Summa syuhada, yang ketiganya para syuhada. Dan orang-orang mati syahid boleh beri syafaat juga. Nah, makanya kota-kota yang tidak serupa lah bagaimana yang dikandaki yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa qala al-muallif rahimahullahu taala faslun fi fadilati talibil ilmi nafi'i. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan orang yang menuntut ilmu yang memberi manfaat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wasallam ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna min rabbana iftah lana wa lana fatihin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marwata farqana min summa Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassallallahu alaihi wa sallam ala alhamdulillahirabbil alamin.